عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya kita berselawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabat. Para hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, pada malam ini saya akan memulakan kuliah pengajian yang mana saya selaku ahli politik dalam manajemen, dia tak boleh mengajarlah ke masjid. Jadi bila tak boleh mengajar ni, tak boleh duduk diam. Jadi saya memilih tempat ni lah untuk kita mengajar. Jadi sebanyak muzakarah, mutala'ah. Mudah-mudahan katanya mungkin daripada saya ni ada kekurangan yang banyak ya. Jadi insyaAllah saya bercadang untuk nak baca kitab pertama 10 asas akidah. 10 asas akidah karya Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, yang mana 10 asas akidah ini adalah sebahagian daripada kitab 40 asas dalam agama yang diterjemah dan disunting oleh Ustaz Muhammad Juzaidi dan Ustaz Azhari Yahya, diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor. 10 asas akidah. Jadi malam ni saya lebih sikit, tak tahulah berapa orang cukup tak. Ini untuk apa nama, kita beda-beda. Kalau tak ada, share dulu. Kalau cukup malam ini nak bagi hadiah. Kalau cukup malam ini nak bagi hadiah. Yang kedua, saya akan menggunakan kitab Bidayatus Subyan. Kitab Bidayatus Subyan ini pertama kenaan dengan kitab 10 asas akidah. Yang keduanya iaitulah kitab Bidayatus Subyan. Kitab ini malam ni nak baca dulu 4 nanti minggu depan baru kita akan start. Kitab Bidayatus Subyan ini lepas baca mukadimah akan langkau baca bab solat. Baca bab solat. Jadi bab kita ketiga dulu, bab kita nak baca bab akidah. Jadi lepas solat pakai kitabnya terus petang balik. Kepada kitab Bidayatus Subyan, kitab apa nama yang membicarakan tentang iman, iaitulah kitab Bidayatus Subyan. Kita baca kitab Bidayatus Subyan ini juga kerana kita sama-sama nak memperingati tentang ibadat yang kita lakukan, solat yang kita lakukan ini, supaya betul ataupun kita lakukan seperti mana yang dikehendaki ataupun yang dituntut oleh syarak. Jadi kitab ni walaupun kecil, Bidayatus Subyan, tapi saya lihat maknanya ada manfaatnya untuk insya-Allah kita sama-sama kongsi. Pertama sekali, marilah sama-sama kita memulakan program kita pada malam ini dengan kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga kepada para sahabatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang keduanya kita hadiahkan Fatihah kepada Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala yang mengarang kitab 40 asas dalam agama yang merupakan singkatan daripada Ihya Ulumuddin, dan pula diasingkan pula 10 asas akidah ni untuk maknanya kita memudahkan kepada kita oleh pihak menyusun dan juga pihak pengarang. Jadi kita hadiahkan Fatihah khusus kepada Imam Ghazali. Yang kedua, kita juga hadiahkan Fatihah khusus kepada muallif kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, kepada Abu Abdillah Husin bin Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu ta'ala. Iaitulah Tuan Husin, ayah kepada Tok Guru Haji Ahmad. Kitab ni saya tengok cukup baik dan saya mengajak kitab ni setelah sekian lama. Jadi kita hadiahkan kepada Imam Ghazali dan kepada Tuan Husin, pengarang kitab Hidayatus Sibyan, dan juga Imam Ghazali pengarang kepada kitab 40 asas akidah ini, 40 asas kepada asas dalam pada agama ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Suratul Iman. Kemudian kita hadiahkan Fatihah kepada arwah para ibu bapa kita, arwah para guru kita yang telah menyampaikan ilmu, bapa kita yang telah berjasa membesarkan kita. Kita hadiahkan Fatihah kepada mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tengok kepada pengenalan kita. Jadi insya-Allah saya malam ni rasa lebih kurang kita baca dan saya tak mengurai panjang. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'd. Pengenalan kitab. Islam merupakan agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merangkumi 3 aspek utama, iaitu akidah, syariah dan juga akhlak. Pemahaman dan penghayatan dan pengamalan Islam sebagai adil telah pun sempurna sejak 3 kurun terawal Islam. Walaupun terdapat perbezaan darjat keilmuan di kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, sebahagian di kalangan mereka mempunyai kepakaran yang khusus serta kecenderungan dalam keilmuan dan penulisan. Justru terdapat penulisan dalam bidang akidah, fiqh dan asas fiqh, hadis dan ilmu hadis, serta karya-karya dalam bidang akhlak yang membincangkan tentang proses pembersihan jiwa daripada sifat-sifat yang tercela, di samping proses untuk menghiasi jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Ada 2 perkara. Yang pertama, takhalli, iaitulah melakukan pembersihan, penyucian kepada jiwa. Yang kedua, tahalli. Tahalli makna nak hias sifat-sifat yang terpuji, yang kita mengaji, yang kita tahu bagaimana kita nak menghias sifat-sifat tersebut di hati kita ini. Antara karya terbaik dalam bidang akhlak yang dihasilkan oleh ulama pada penghujung kurun yang ke-5 Hijrah ialah kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Disebabkan kitab tersebut sangat besar
dari segi saiznya, dan kadang-kadang menimbulkan kesukaran kepada sebahagian penuntut ilmu amnya untuk nak mendapatkannya, yang menyebabkan Imam Ghazali menulis pula kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 asal dalam agama, sebagai rumusan dan intipati kepada kitab Ihya Ulumuddin. Nak memudahkan. Jadi dia buat rumusan, dia buat maknanya ringkasan, mengambil mana intipati daripada kitab Ihya Ulumuddin, maka dikarang kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Kitab 40 asal dalam agama ni, walaupun dari segi saiznya lebih kecil, namun terhimpun di dalamnya 40 asas dalam aspek akidah, rahsia ibadat, akhlak tercela yang wajib dibersihkan, serta akhlak terpuji yang wajib dilaksanakan bagi mendapat kejayaan di akhirat serta keredaan Allah Subhanahu wa taala. Penerbitan ini, kata para penerbit, jadi kita kena faham apa objektif penerbit ni. Dia terbit buku ni pasal apa, jadi sebab tu kita kena baca supaya kita tahu apa dia tujuan, apa objektif dia terjemah buku ni. Penerbitan ini menumpukan kepada 10 asas akidah dari kesemua 40 asas agama. Jadi daripada 40 dia ambil 10 ni, dia asingkan. Buku ni juga telah dibuat nilai tambah dan oleh penterjemah dengan mensyarahkan istilahat maknanya istilah-istilah yang digunakan oleh Imam Ghazali. Ada istilah-istilah yang suka, istilahat yang suka, dan sedikit syarah pada struktur ayat yang sukar yang payah. Imam Ghazali maklumlah, beliau yang kaya dengan ilmu adat. Banyak persembahan dia, tulisan dia mengandungi ilmu falsafah, perbahasan tentang falsafah yang tinggi. Lalu penterjemah ni ada maknanya mensyarahkan pada struktur ayat yang payah, yang sukar. Di samping pemaparan matan hadis serta sedikit takhrij perawi hadis, dimasukkan. Buku ini merupakan buku yang berasaskan metodologi falsafah dalam penulisan dia. Imam Ghazali ni trend dia begitu. Maka bahasanya sememangnya tinggi, sastra dan falsafahnya tinggi. Justru penterjemah telah cuba sehalus mungkin memaparkan buku ini untuk dijadikan santapan minda masyarakat awam. Penerbit cuba maknanya menggunakan bahasa-bahasa yang mudah, yang boleh dipahami ataupun yang boleh orang kata apa, dipelajari oleh orang awam, masyarakat yang awam. Baik. Kemudian biografi Al-Imam Al-Ghazali, nama dan keturunan. Beliau ialah Muhammad bin Muhammad At-Tusi. Kita ni jarang pun nama dia tu. Orang Arab ke orang belah sana, ulama-ulama ni memang macam tu lah passion dia. Dia kena dia pak nama dia sama dengan nama pak dia, sama dengan nama tuan dia. Muhammad bin Muhammad At-Tusi dilahirkan di At-Tus, atau kampung At-Tus ni yang terletak di Khurasan. Khurasan ni adalah satu wilayah yang meliputi kawasan Afghanistan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, serta sebahagian kecil daripada Iran. Yang mereka yang berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itulah maknanya tempat-tempat ataupun sebahagian daripada Iran itulah yang berada di dalam wilayah Khurasan. Khurasan ni bumi dia bukit berbatu-batu. Saya pergi di Afghanistan tu, saya naik atas bukit tu tengok jalan yang kita kan Khurasan. Masya Allah. Orang kata orang sana padan lah, mereka tu kental, semangat mereka kuat, jiwa mereka kuat. Kerana kehidupan mereka ni terdedah. Bila main musim sejuk, terdedah dengan sejuk yang melampau. Bila main musim panas, terdedah dengan cuaca ekstrim, panas yang melampau. Padan lah mereka kuat.
Beliau dilahirkan pada 450 Hijrah. Kurun ketiga, masuk kurun ketiga ke Hijrah. Ayah beliau bekerja sebagai tukang pintal benang untuk dibuat kain dan menjualnya di kedainya di Atus, di kampungnya. Ayah beliau telah mewasiatkan kepada Al-Ghazali, Imam Ghazali dan abang dan Imam Ahmad. Imam Ghazali ini abang dan Imam Ahmad. Tapi dalam bidang orang kata penguasaan bidang kerohanian, Imam Ahmad ni dia lebih orang kata apa? Lebih mendahului daripada Imam Ghazali. Sehingga kan pada satu hari yang terkenal dalam cerita dia, Imam Ghazali jadi tok imam. Abang dia berimam dengan dia. Bila berimam dengan dia, kemudian abang dia tengok badan Imam Ghazali ni penuh dengan darah. Lalu dia farqah, tak ikut abang dia. Jadi farqah di abang dia ni disedari oleh Imam Ghazali. Dia pasal pasien orang dulu ni semua mengadu kat mak. Kita pun sama juga mengadu kat mak. Apa abang ni kata farqah, ikut dia ni yang farqah. Mak ni panggil abang ni tanya pasal apa. Hang ni farqah dengan adik hang, ikut dia hang. Dia kata tak farqah macam mana, ikut dia dengan penuh darah daripada dia. Waktu dia jadi imam tu, dia sedang berfikir masalah haid. Dia mengaji fiqh waktu kuat fiqh. Dia mengaji fiqh dengan Imam Juwaini. Dia orang sedang fikir masalah haid ni, selesaikan masalah haid. Imam abang dia tinggi kerohanian. Allah dia tak ikut. Lepas tu mak dia beritahu, dia kata abang hang nak ikut macam mana, dia tengok hang darah, pada hang penuh dengan darah. Ya. Lalu Imam Ghazali tanya kepada abang dia, di mana ni? Dia kata ni hang belajar ilmu ni sehingga kan hang boleh mengetahui hang nampak keadaan aku begini. Memang waktu tu aku sedang terfikir ataupun menyelesaikan permasalahan haid. Darah, nampak darah. Tapi dari situlah Imam Ghazali lepas daripada dia menjadi seorang fuqaha, dia pula maknanya berkecimpung dalam ilmu tasawuf. Ya. Tok Guru, abang dia tunjuk Tok Guru. Tok Guru dia sebenarnya sapu-sapu. Dia bagi penyapu, hang sapu. Sapu apa? Tang tu beranda tu, kan? Aman tu tak ada, sebiji pasir pun tak ada. Dia suruh sapu. Kan? Dia nak bagi turun tu, orang nak main ngaji ni, dia kena merendah diri. Sama anak-anak murid Imam Ghazali yang mari, yang ada kata apa, karamah ni, mari terbang nak main ngaji. Dia peramat balik, dia tapi balik main berjalan kaki. Ya. Memanglah menuntut ilmu ni satu masa yang memang cukup susah. Sebab tu Imam Ghazali kata, aku tak rasakan mana keperitan dalam sepanjang hidupku melainkan keperitan dalam menuntut ilmu ni. Allah mujahadah nak dapat ilmu ni memang. Kita pun mengaji, siapa yang bisa mengaji tahu lah. Khusus saya mula mengaji, mula-mula sekali kena penyakit apa? Kena penyakit demam lah apa lah. Yang kedua penyakit mengantuk. Ngaji-ngaji tu tunduk sampai terantuk di lantai. Pung betul. Tu kata kenapa ni? Aku celik kata punya mengantuk. Lepas mengantuk dia main pula nak makan sedap dah lah. Bubuk kacang, lagi bubuk kacang, lagi kerupuk lekor. Macam-macam. Hak duduk dalam di pondok tu macam-macam pasien budak-budak ni. Kepas itik Tok Guru, serati Tok Guru ni. Bubuh apa nama ikan tu di mentakai tu, lepas buat acak tu tadi itik serati ni masuk dulu. Terus dulu tarik tekan tu. Konek buat acak. Soleh kena berkepui apa nama ni bulu. Nak makan nyok muda tu bukan kita naik pergi potiak sebiji satu tandan. Dia tanduk apa nama tali tu masuk ikat yang seri pondok tu, tetes semayang turun masuk elok dalam pondok tu. Nak balik pergi minta halal kau tunggu. Minta halal lah. Kalau termakan terminum, tak ambil apa Tok Guru apa nama bawah punya. Minta halal hati. Oh, Tok Guru duduk di tiang.
Hilang kata, serati kita hilang, nyo kita hilang. Tu orang tak tahu nak murid. Memang macam tu. Perjalanan hidup dalam mengaji ni, ya Allah, tak tahu lah, tak apa. Tak apa yang maknanya rasa senang dapat ilmu. Ilmu, Masya Allah. Begitulah maknanya Imam Ghazali. Nampak dia berguru pada awalnya di kampung dia sendiri, daripada Imam Ahmad Ar-Razikani. Kemudian dia musafir pula ke Jurjan. Jurjan ni pun terkenal, yang tempat yang terkenal dengan ulama. Masya Allah, mana tempat di belah sana ni memang tempat yang kata apa, yang daripada dulu lagi dah terkenal dengan apa nama, dengan ilmu. Mengambil ilmu daripada Imam Abi Nasar Al-Ismaili. Kemudian dia kembali balik ke At-Tus, kampung dia. Kemudian beliau pergi pula ke Naisabur untuk berguru dengan Imam Haramain Abu Ma'ali Al-Juwaini. Sebab tu dia pakai, dia mengaji dengan Imam Haramain, guru dia, yang wafat pada 478 Hijrah, sehingga menguasai ilmu fiqh mazhab Syafi'i beserta dengan perselisihan pandangan fuqaha, ilmu-ilmu asas agama, usul fiqh, mantiq serta falsafah, dan memahaminya dengan baik, kemudian menyanggah segala kebatilan ahli falsafah. Sebab tu terkenal Imam Ghazali ni, dia menguasai ilmu falsafah. Dengan ilmu falsafah ni dia lawan falsafah-falsafah yang sesat. Imam Ghazali. Sebab tu karangan dia ni tinggi bahasa dia. Beliau mengarang banyak kitab dalam setiap cabang ilmu, dan karya-karya yang dihasilkannya sangat baik. Beliau seorang yang sangat cerdik, mempunyai pandangan yang mendalam, kuat hafazan, dan menyelami makna-makna secara terperinci sebagaimana yang diakui oleh gurunya Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini nampaklah tu ketokohan Imam Ghazali ni. Waktu lu mengaji dengan dia, dia dah nampaklah ketokohan Imam Ghazali ni. Imam Al-Ghazali kekal berada di Naisabur sehinggalah gurunya Imam Haramain Al-Juwaini wafat pada tahun 478 Hijrah. Kemudian beliau berpindah belajar di Mukhayyam Al-Sultani yang diasaskan oleh Nizamul Muluk. Nizamul Muluk ni ialah nama sebenar dia, ialah Al-Hasan bin Ali At-Tufi. Dia maknanya berada di dalam lingkungan 408 Hijrah sehingga 485 Hijrah. Beliau adalah seorang menteri yang berilmu, seorang menteri yang alim, tinggi budi pekerti dia. Seawal dilantik oleh Amir Syakir Arsalan sebagai menteri, beliau telah menonjolkan kecemerlangan pentadbiran dia selama 10 tahun sehinggalah dia mati, dan juga diganti oleh anak anda dia. Jadi Imam Al-Ghazali dia belajar di sana, di madrasah yang diasaskan oleh Al-Hasan bin Ali At-Tufi. Setelah itu beliau dilantik untuk mengajar sehingga diamanahkan sebagai rektor di madrasah Nizamiyah di Baghdad. Duduk di Baghdad sana Imam Ghazali. Pada tahun 488 Hijrah beliau meninggalkan Baghdad untuk mengerjakan haji, kemudian menuju ke Syam, menetap di sana selama 10 tahun. Di Syam ni, iaitulah jalan nak pergi ke Jami' Umawi. Masa saya duduk tu saya pergi tengok, ada di sana Ma'at Tahzib An-Nufus, dan di situlah tempat Imam Ghazali duduk. Dia tunjuk, maknanya ada dia duduk di situ selama 10 tahun, dia duduk di situ. Kebanyakan masanya dihabiskan untuk beruzlah, mujahadah an-nafs, menyucikan hati dengan berzikir. Kemudian setelah itu beliau pulang ke At-Tus untuk menyambung uzlahnya di sana selama setahun. Setelah mendapat desakan daripada pemimpin, kalau tak kena gaya, dia duk kira dengan dia, ibadat dia. Tapi orang alim ni, orang kata dikunjungi oleh pemimpin-pemimpin, desak dia agar beliau kembali mengajar. Beliau telah pergi ke Naisabur untuk mengajar di Madrasah Nizamiyah pada bulan Zulqa'dah tahun 499 Hijrah. Namun beliau tidak lama berada di Naisabur untuk mengajar di sana. Beliau telah kembali ke rumah dia di At-Tus dan mengajar ilmu di sana. Beliau banyak menghabiskan masanya dengan mengkhatamkan Al-Quran.
berdamping dengan ulama tasawuf, mengajar ilmu, sentiasa melaksanakan solat dan puasa sunat. Allahu Akbar. Antara perkara terakhir yang sering dilakukan ketika hayatnya adalah membaca hadis-hadis Nabi dan menazlimi ulama hadis serta meneliti kitab sahih Al-Bukhari dan juga Muslim. Sebab Imam Bukhari, Imam Muslim tu main daripada Khurasan juga. Masya Allah, ulama banyak mari daripada Khurasan, tempat yang hebat. Imam Ghazali telah wafat pada hari Isnin 14 Jamadil Akhir tahun 505 Hijrah. Semoga rohnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karya penulisannya, Imam Az-Zabidi telah menghitung karya-karya yang dihasilkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu lebih daripada 70 kitab yang dia karang. Sebanyak 23 kitab tersebut telah dicetak. Ada yang tak cetak lagi, baru cetak 23, tak cetak ada lagi. Antara karya penulisan beliau yang terkenal ialah Al-Iqtisad fil Iqtisad, Al-Munqid min ad-Dalal, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Maqsadil Asna, kemudian Maqsadil Aqsa, Mishkatul Anwar, Ihya Ulumuddin. Inilah kitab-kitab yang yang terkenal yang dibahas ataupun dijadikan teks pengajian. Pujian dan sanjungan ulama terhadapnya. Kebanyakan para ulama meletakkan Imam Al-Ghazali sebagai mujaddid kurun kelima hijrah. Imam Murtada Al-Zabidi menyebutnya dalam kitab Ithafus Sada Al-Muttaqin Bisyarhi Ihya Ulumuddin pada juzuk pertama halaman 35. Selain itu Syekh Abul Hasan Ali An-Nadawi menyebut dalam karyanya Rijalul Fikri wa Da'wah fil Islam. Tidak syak lagi bahawa Imam Ghazali antara tonggak dan teras bagi Islam. Beliau juga merupakan tokoh pemimpin, pemikir dan tokoh pembaharuan dan tajdid yang mempunyai kelebihan yang besar dalam membangkitkan roh agama, menggerakkan pemikiran berteraskan Islam, berdakwah kepada hakikat Islam dan akhlaknya, serta menentang sebarang serangan pemikiran. Memang Imam Ghazali ini memang bangun menentang pemikiran-pemikiran ataupun falsafah yang sesat. Dia tak biar falsafah sesat. Macam-macam lah yang ditimbulkan di zaman dia. Sebab masa itu orang kata perbahasan ilmu falsafah sangat besar. Maka bercampur aduk lah di antara falsafah yang benar dan falsafah yang sesat. Maka Imam Ghazali bangun orang kata membela Islam dengan menggunakan falsafah. Sebab itu zaman dia ni zaman yang memang berkembang ilmu falsafah, maka falsafah juga orang kata digunakan. Sebab tu begitu juga dengan zaman-zaman yang lain. Imam Abu Hasan Syari, Imam Abu Mansur Maturidi, mereka juga maknanya duduk di zaman falsafah. Selepas daripada pembukaan Rom Timur jatuh kepada Islam. Jadi pemikiran-pemikiran yang diasaskan oleh Plato dan juga mana pemikir-pemikir yang dahulu ni mempengaruhi kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka membawa maknanya pemikiran-pemikiran ini dan bercampur aduk dengan akidah Islam. Sebab itulah timbullah Imam Abu Hasan Sy'ari yang lawan Mu'tazilah, yang lawan pemikiran Mu'tazilah, memberikan kepada Khawarij. Ni Khawarij dia boleh tuduh pahal ni Khawarij. Khawarij ni pun tuduh kita pembangkang. Kita bila pembangkang ni Khawarij, betul ya? Khawarij ni orang yang keluar taat kepada pemerintah. Kita bukan taat, kita bukan maknanya buat kalau itu, kita hanyalah sebagai bertindak sebagai pembangkang di dalam konteks demokrasi yang dibenarkan. Perlembagaan letakkan maknanya negara kita ni berasaskan kepada demokrasi berperlembagaan, dan kita tak akan jatuh pun.
sebagai buruh yang katakan Khawarij ini dia pada tentera, angkat senjata lawan kerajaan. Kerana maknanya ni bagi dia kata tak mau taat kepada Sayyidina Ali dan juga kepada Sayyidina Muawiyah. Okay. Depa buruh angkat senjata. Kita mana angkat senjata, dah angkat senjata. Angkat pen ya. Tak ada angkat senjata pun. Dia malah tuduh Khawarij. Macam mana tuduh tu guru kita Khawarij macam mana? Ini kita kena faham. Apabila kita tak faham ni lah, maknanya bila orang kata Khawarij, semua Khawarij. Tak tahu ke benda. Tak tahuan. Jadi waktu ni lah Imam Abu Hasan Sya'ari, Abu Mansur Maturidi, Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali bangun untuk berlawan dengan fikrah-fikrah yang sesat ni, kan? Yang menggunakan aliran-aliran falsafah yang gaul dan yang sesat. Kita baca sikit lagi dah, ambil mukadimah dia. Nanti kita boleh mula apa dia. Dengan nama Allah, ni baru Imam Ghazali punya. Tadi penyusun orang cerita tentang biografi dia, baru masuk sikit apa Imam Ghazali. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Muqaddimah Imam Ghazali rahimahullah. Segala puji bagi Allah. Allah mana? Allah yang mentadbir sekalian alam. Dan selawat serta salam buat Nabi Muhammad serta seluruh ahli keluarganya, amma ba'd. Boleh jadi kamu, yakni para pembaca, akan mengatakan ataupun memberi pandangan bahawa ayat-ayat yang saya bawakan pada paparan di dalam kitab ini merangkumi perbahasan yang pelbagai dari segi ilmu-ilmu dan juga amalan-amalan. Justru akan menimbulkan beberapa persoalan. Daripada kamu mengamati apa yang aku bawa ni, kata Imam Ghazali, sudah tentu akan ada timbul beberapa persoalan. Yang pertama, adakah boleh hanya dengan membezakan maksudnya, yakni ayat-ayat tersebut, dan huraian terhadap jumlah ayat tersebut secara terperinci dari segi ilmu nahunya, ilmu sarafnya, ilmu mantiknya, ilmu balaghahnya, ilmu isti'arahnya, kita faham secara mendalam, dan dapat menjadikan seorang itu berfikir terhadap setiap sesuatu daripada ayat-ayat tersebut. Seterusnya menjadikannya mengetahui secara terperinci pintu-pintu kebahagiaan dalam ilmu dan juga amal. Ini soalannya. Yang kedua, adakah boleh seorang itu mendapat dengan mudah kunci-kunci kebahagiaan dengan cara mujahadah dan berfikir? Maka saya menjawab, kata Imam Ghazali, persoalan tersebut, ya, perkara tersebut adalah mungkin boleh terjadi macam tu. Kepada hal ini kerana penulisan kitab ini terbahagi kepada sejumlah tujuan ilmu-ilmu dan amalan-amalan. Amalan pula terbahagi kepada amalan zahir dan batin. Manakala amalan batin pula terbahagi kepada amalan penyucian, iaitulah tazkiyah, serta amalan menghiaskan jiwa, iaitulah pertama takhalli. Takhalli ini buang apa nama yang apa nama pangai tak elok, pangai tercela. Kena cabut rawasib al-jahiliyah yang ada di hati ni, penyakit hati ni. Macam mana semak samun yang duduk atas tanah. Kalau maknanya semak samun dalam bedang tumbuh dengan menderung, dengan rumput rumpai, boleh kita nak pergi tanam padi? Nak pergi serak padi tengah-tengah pokok menderung, tengah hutan tu boleh? Tak boleh. Kita kena tajak dia, kita kena tempah dia. Kemudian kita kena tenggala dengan kewota dia. Cabut segala akak-akak bagi elok, baru serak padi, baru padi boleh tumbuh elok. Tengah hutan, apa nama, belantara tu, tengah hutan, bolehlah kita nak pergi cacak, nak pergi buh benih bendi, dia nak tumbuh tak? Tak tumbuh. Sebab itu mula-mula sekali kita kena cucikan dulu, kita
nak tumbuh sifat-sifat takwa, nak tumbuh sifat-sifat yang dipuji oleh syarak. Takutkan Allah, cintakan Allah, boleh timbul di hati kita. Tak boleh timbul di hati kita kalau kita biarkan orang kata hati kita itu dipenuhi dengan semua sabun ataupun dengan sifat-sifat mazmumah yang kita mesti kena sucikan, kena melakukan proses tazkiyah, pembersihan. Barulah maknanya bila kita sucikan dia, kita nak hias pula dengan sifat itu. Barulah boleh nak tanam. Barulah kita boleh kata la ilaha illallah, terserap iman di dalam qalbu, dalam hati kita. Kalau tidak, orang panggil pergi tahlil kenuri, bau nasi minyak, bau nasi berani, sedap. Oh, sedap kita nak pergi bagi tahlil ni, kita nak hadiahkan pahala, tiba-tiba tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Kita mahjub. Hati kita yang orang kata apa, dipengaruhi oleh anasir yang lain, sehingga kan maknanya terpesong daripada ucapan yang kita ucapkan la ilaha illallah. Tidak memberi bekas kepada hati kita, tidak mendatangkan orang kata apa, kesan kepada hati kita. Kerana apa? Kerana hati kita ni ada masalah, ada penyakit. Satu kena ubat. Macam mana jalan pertama sekali? Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, takhalli, kena cucikan dia, cabut buang rawasin jahiliyah ni. Kemudian barulah kita hiaskan di hati kita ni dengan sifat, dia panggil lepas takhalli, tahliyah, hiaskan pula dengan sifat-sifat mahmudah. Inilah yang orang kata apa, yang dibuat ataupun yang disusun oleh Imam Ghazali. Oleh itu kitab ini, kata Imam Ghazali, mengandungi 4 bahagian, iaitu pertamanya ilmu, yang kedua bahas berkenaan ilmu, bahas berkenaan dengan ilmu. Yang keduanya amalan zahir, fiqh, dia sah dan batal macam mana, haram dan halal, kita kena tahu. Kita pun sama juga, kadang-kadang kita buat orang kata mudah-mudah, ambil wuduk mudah. Kita buat semayang, kadang-kadang kita buat perkara yang membatalkan semayang, kita tak sedar. Pasal apa kita tak sedar? Kemungkinan kita tak tahu kata kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat, yang membatalkan ibadah kita. Kita buat maknanya macam-macam lah, program-program kita buat. Kita harap dengan kita buat program dapat pahala, tiba-tiba kita tak dapat pahala. Kita maknanya kenapa? Kerana ada masalah kan? Dari segi zahir, kemudiannya dari segi batin pula. Ketiganya akhlak tercela yang wajib bagi seorang itu membersihkan daripadanya. Dan keempatnya akhlak terpuji yang wajib bagi seorang itu menghiaskan akhlak dengannya. Setiap bahagian merujuk kepada 10 asas, dan nama bagi pembahagian ini ialah kita arba'in fi usul, kita 40 asas dalam agama. Barang siapa yang mahu menulisnya bahagian-bahagian tersebut secara berasingan, ini dia dah faham. Sesungguhnya kitab ini, maka bolehlah berbuat demikian, kerana sesungguhnya kitab ini merangkumi intipati ilmu Al-Quran. Siapa nak pasing-pasing lah kata dia, diizin dah. Baik, kita tengok dia punya daftar dia. Bahagian pertama ialah 10 asas akidah, menyatakan sejumlah ilmu dan asas dalam akidah. Yang asas pertama, zat Allah. Yang kedua, Allah Maha Suci, At-Taqdis. Asas yang ketiga, Allah Maha Berkuasa, Al-Qudrah. Asas yang keempat, Allah Ta'ala Maha Mengetahui, Al-Ilm. Asas yang kelima, Allah Maha Berkehendak, Al-Iradah. Asas yang keenam, Allah Ta'ala Maha Mendengar dan Melihat, As-Sama' wal-Basar. As-Sami' wal-Basir. Asas yang ketujuh, Allah Ta'ala Maha Berkata-kata, Al-Kalam. Asas yang ke-8, perbuatan Allah dan perlakuan makhluk, Al-Af'al. Asas yang ke-9 ialah hari kiamat, Al-Yawm Al-Akhir. Asas yang ke-10 ialah An-Nubuwah, iaitu
kenabian. Inilah asal dia secara InsyaAllah nanti minggu depan kalau diizinkan Allah Ta'ala kita akan tabung bacaan. Kemudian saya nak baca sedikit mukadimah daripada kitab Hilatus Subyan. Malam ni kita pergi dengan mukadimah. Kitab ni boleh beli di merata, ada tempat ada jual. Kita kitab ni RM4 dah, RM2 ke apa. Itu Subyan. Dan juga ada bagi orang Ta'ati Jawi, Rumi pun ada jual. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Berkata oleh Abu Abdullah ni iaitu nama dia Husain Nasir bin Muhammad Tayyib, Tua Husain Kedah. Nama dia iaitulah Husain Nasir bin Muhammad Tayyib. Muhammad Tayyib ni ayah. Jadi ada kitab-kitab yang dikarangkan oleh Tuan Tuan Tayyib. Kemudian Tuan Tayyib pula ada Tuan Mas'ud Al-Mas'udi Mas'ud ya. Kemudian Al-Banjari orang Banjar rahimahullah al-Fal. Jadi Tuan Husain dia mendiri, dia ni orang kata apa, keluarga dia mari balik daripada Mekah belayar singgah di Kedah. Tinggal di Kedah pada masa tu Sultan Kedah ambil tonek dia untuk duduk di situ menjadi orang kata apa, guru agama. Tinggallah sampai peringkat orang kata lahir kepada beliau madrasah Padang Rumah tu lah, pondok Asyid Husain. Anak murid dia Guru Pak Ayah Jonet dia amanahkan untuk duduk di situ. Kemudian berpindah ke ni Allah selamat Kuala Budak belah sana lah. Sana pun maknanya buka pondok juga. Orang telefon pula tengah meja. Aku tengah meja telefon ni. Kemudian dia main buka pondok yang terakhir di Kosna ni lah. Kosna. Tausin pun dapat tu guru jamat. Tok Jemat. Saya dengar ada tu guru cerita dia dapat anak. Tausin dapat anak tak depan berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau anak ni bukan anak soleh, aku tak mampu nak jaga, ambil balik lah. Katanya anak dia tu mati belakang, tinggal Tok Guru Jemat. So, tu dia ceritakan, Tok Guru cerita. Tinggal Tok Guru Jemat soleh subuh. Tok Guru Jemat mewarisi apa nama dia. Tok Guru Jemat orang Banjar. Bila orang Banjar mula-mula pas tanding hantar pergi kawasan Banjar tu lah kerian tu. Menang. Tempat orang Banjar menang tu. Ahli Parlimen PAS yang pertama ialah Tok Guru Jemat Tuan Husain. Bendahari PAS pusat. Jadi mungkin kita orang kita tak kenal ni Tok Guru Jemat. Pimpinan PAS Tok Guru Jemat. Jadi daripada keturunan Tok Guru Jemat ni adalah keturunan daripada Tuan Husain pengarang kitab ni. Banyak kira kitab yang dia karang. Jadi salah satunya adalah daripada kitab ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Biasa orang ulama ni mula dengan Bismillah. Nabi kata kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah wa huwa afdal. Tiap-tiap maknanya pekerjaan yang diiktibarkan di sisi syarak ada kebaikan dia. La yubda'u fihi yang tidak dimulakan padanya pada pekerjaan itu bi bismillah dengan
menyebut nama Allah Ta'ala bahawa Abtar di sini ialah abtar, iaitu qalilul barakah, kurang keberkatan. Asal-asal abtar ni binatang terputus ekor, kalau cacat kita nak buat korban, lembu bunuh ekor, tak buat korban, cacat ni. Ya. Maksud dia adalah qalilul barakah, kita tak bismillah. Sebab apa? Sebab kita menyebut nama Allah SWT. Allah adalah ibrazul mungkin minal adam ilal wujud, buat daripada tidak ada kepada ada, dengan tidak ada contoh, dengan tidak ada bahan. Allah Ta'ala. Maka sudah tentulah kita kena sebut nama Allah. Kita orang Islam ni kena sebut nama Allah. Orang Majusi, mereka nak mulakan Olimpik, mereka mulakan baru ada jamu api tu, lari kata cerok api, cucuk baru mula sukan Olimpik. Padahal dengan mereka orang Majusi, kita orang Islam kena bismillah. Nak makan bismillah, nak buat kerja baik bismillah. Cuma dengan jamban nak berak bismillah tu salah. Allah tak disuruh buat itu. Benda yang baik. Bismillah, mulakan dengan bismillah. Begitulah pengarang kitab kita ni, Tuan Husin mulakan kitabnya dengan bismillah. Yang kedua nak ikut muqtada, susunan Al-Quran, di mana banyak surah-surah Al-Quran ini dimulakan dengan bismillah, kecuali suratul Bara'ah, suratul Taubah. Padan dengan ayat nak cerita tentang perang ni, maka tak padan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifat Tuhan. Bismillah, dengan nama Allah. Allah mana? Ar-Rahman. Letakkan makna Ar-Rahman dengan makna Al-Mun'imu bi jalailin ni'am. Allah ialah Tuhan yang bersifat dengan sifat pemurah, iaitu Al-Mun'imu bi jalailin ni'am, iaitulah yang pemurah dia ni, iaitulah mengurniakan nikmat yang besar-besar kepada hamba dia. Nikmat yang besar, iaitulah ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Nikmat kelahiran kita, kita nak ada ni, kalau Tuhan tak buat biar kita ada, boleh. Daripada berjuta-juta benih dalam air mani tu, satu daripadanya kita, Tuhan ni tu nikmatul ijad, mengadakan kita. Kalau Tuhan tak buat biar ada kita, tak ada kita di dunia. Kemudian ni'matul imdad, dan lahir pula kita dapat nikmat udara, boleh mendapat nikmat bumi, nikmat yang mengiringi kehidupan kita. Macam-macam nikmat yang Allah SWT bagi kepada kita. Yang ni, nikmat ni dia bagi kepada semua hamba dia, tak kira yang beriman ke yang kafir ke. Kerana Allah SWT itu iaitulah Ar-Rahman. Hatta kepada orang kafir semua dia bagi, yang melawan dia semua dia bagi nikmat. Kalau kata kita tak ada sifat Rahman, yang ada sifat Rahman Allah Ta'ala, yang ada Abdul Rahman, hamba kepada yang sifat Rahman. Sebab kita tidak bagi orang Rahman. Sebab apa kenapa? Allah kena bagi Abdul Rahman, hamba kepada yang sifat Rahman. Tak ada orang yang boleh bersifat dengan sifat ini melainkan Allah Ta'ala saja. Dia kasih kepada hamba dia, pemurah dia kepada hamba dia, sampai yang melawan dia pun dia bagi nikmat. Kemudian Allah SWT mana? Ar-Rahim, Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'am, Tuhan yang memberikan nikmat kepada hambanya yang halus-halus, dengan nikmat yang halus-halus. Ada dua terjemahan. Yang kedua iaitulah Allah mengurniakan nikmat kepada hamba-Nya di negeri akhirat. Jadi Ar-Rahim ini berbeza pula. Kalau Ar-Rahman, Allah Ta'ala bagi semua nikmat kepada hamba dia, tetapi Ar-Rahim ni Allah Ta'ala bagi kepada hamba dia yang dia pilih, bagi iman, bagi Islam. Bukan semua Tuhan bagi nikmat ni. Bukan semua manusia, ramai manusia kita Tuhan pilih nikmat, bagi nikmat iman, bagi nikmat Islam, bagi nikmat boleh duduk dalam perjuangan Islam pula apa. Kemudian beramal dengan Islam pula. Allahu Akbar, nikmat. Pilih jadi Nabi, pilih jadi ulama, pilih jadi orang, semua tu dalam nikmat Allah Ta'ala, sifat Rahim.
Yang kedua iaitulah Allah Ta'ala memberikan nikmat di negeri akhirat. Bukan semua Tuhan bagi nikmat syurga. Syurga kalau bagi di dunia apa nak jadi? Lara di dunia ni. Allah Ta'ala bagi bidadari. Buat satu amalan bagi bidadari. Tak laku dah perempuan yang ada dunia. Bagi bidadari. Sebab tu tahu bidadari di sana, bukan bidadari yang di sini. Ada lah bidadari dunia ni. Tapi bidadari akhirat tu Allah Ta'ala bagimu. Di akhirat nanti tu. Buat amalan bagi mahligai. Nak duduk rumah buruk kita, rumah paket buruk kita tu nak duduk. Paket tak duduk. Lara habis. Tak berguna terus. Apa yang ada atas muka dunia ni. Sebab itulah, iaitulah rahmat Allah Ta'ala nak janji nak bagi di akhirat nanti. Maharani Balqis ni, ketika mana Nabi Allah Sulaiman AS suruh bawa mahligai tu mai. Kemudian dia buat pula mahligai tu dengan marmar mozaik yang nampak macam dengan ada ayam. Balqis mai tu selok betih dia. Orang takut ayam basah baju, selok. Teratu pun kita tengok, tak tahu nak apa. Kalau bagi mahligai Balqis kat kita pun Allah tak tahu nak apa. Tidur kita masuk hotel, tak pernah masuk hotel yang kelas-kelas tinggi, masuk pun tidur tak nak lena. Tidur mana penjuru tu, penjuru ni lah nampak semua elok. Dalam jamban dia tidak boleh tidur, punyalah cantik. Kalau Allah Ta'ala bagi orang kata apa, mahligai syurga tu dalam dunia, pakai lara habis dunia. Sebab tu Allah Ta'ala tahu nikmat tu di akhirat. Allah nama Ar-Rahim memurniakan nikmat kepada hamba dia yang beriman, yang dia pilih Nuh di hari akhirat nanti. Baik. Saya tak mahu urai-urai teruk sangat. Untuk guru petani, saya terpengaruh juga dengan orang kata trend petani ni. Tapi tak mahu kita terlaluan nanti pakai main minggu depan tinggal 2-3 orang. Dia urai orang kata terlalu halus. Kita tak tentu. Baik. Alhamdulillahilladzi aujaba ala 'abdihi ma'rifata uluhiyyatihi wa alzamahum at-taqwa wa iqamata haqqi rububiyyatihi. Bermula segala puji tertentu bagi Tuhan. Alhamdulillah. Segala puji lillah, bagi Allah. Alhamdu, al-ilam kepada kalimah alhamdu tu al-ilam istighraq al-jinsi, mengandungi makna puji. Puji apa? Puji 4. Pertama, puji qadim bagi qadim. Yang memuji itu qadim Allah. Yang kena puji siapa dia? Allah qadim juga. Allah puji dia. Yang keduanya, iaitulah puji qadim bagi hadas, bagi hadis. Yang memuji itu Allah qadim. Yang kena puji itu baharu. Iaitu di kalangan para anbiya. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik di kalangan hamba-Ku ialah orang yang banyak bertaubat. Allah Ta'ala puji hamba dia. Kemudian yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Yang memuji itu baharu kita. Alhamdulillah. Kita nak puji Allah. Kita puji, kita baharu, puji Allah yang qadim. Kemudian yang keempat, puji baharu bagi baharu. Yang memuji itu baharu kita, yang kena puji pun sama kita baharu. Yang ni kena tengok. Kalau kita puji dia bertambah taat kepada Allah Ta'ala, sunat kita puji. Kalau kita puji dia kuih kembang, kuih jauh daripada Islam, itu tak boleh, haram kita puji. Dia ada hukum dia pula puji ni. Nampak tak? Ada boleh hanya empat puji ni mustahaqun lillah. Lillah, lam huruf jar. Kan? Maknanya segala puji 4 tu lillah, mustahaqun lillah ataupun kainun lillah. Adalah bagi Allah. Sebab apa? Sebab kalau kita puji kawan kita pasal apa? Pandai dia no. Hak pandai tu siapa bagi dia pandai? Allah. Hak cantik kita puji dia tu pasal apa? Siapa yang bagi dia cantik ni? Al-Musawwir, yang bentuk rupa dia, buat rupa parai dia cantik sehingga kita boleh puji dia. Siapa dia yang buat tu? Allah. Nampak?
Jadi walaupun maknanya kita puji, hakikat pujilah kembali kepada Allah. Allah mana? Allah alladhi awjaba ala ibadi ma'rifata uluhiyati. Allah ialah Tuhan yang mewajib dia Tuhan bagi atas segala hamba-Nya. Hamba Tuhan akan mengenal sifat ketuhanannya. Jadi sini kita dah faham dah. Ada bara'atul istihlal. Kita boleh dapat mencium, kita boleh dapat mengesan. Pengarang kitab ni dia nak bawa kita ni ke mana arahnya? Apa tu ni? Dalam ilmu badai dia kata bara'atul istihlal. Kita boleh cium dah. Sebab tu orang alim ni, kita nak tengok alim dia, kita kena tengok di mukadimah tu. Allahu Akbar. Kalau mukadimah tu dia bagi ilmu alat tu, kadang-kadang orang baca sepintas lalu gitu, dia tak dapat mengesan dan mencium. Jadi orang yang alim dia dapat mencium dia kok mana sebenarnya di pembahasan kitab ni dia nak bawa. Dia nak pergi kok mana ni? Tu dia panggil bara'atul istihlal. Tahu dah makna dia kata wajib atas hamba dia mengenalkan Tuhan, maknanya mengaji tentang bab ketuhanan. Dia nak bawa lah. Dia nak karang lepas ni kita tahu dah. Dia nak bercakap bab ketuhanan ni. Dan melazim ia Allah, ia Tuhan. Akan mereka itu hamba takut akan dia. Melazim takut akan dia. Maknanya Allah Ta'ala mewajibkan kepada hamba dia tu supaya takut akan dia. Takwa kepada dia. Dan mendiri akan hak rububiyahnya. Menegakkan hak rububiyah Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Allah Ta'ala perintah kita sebagai hamba dia, maka kita kena junjung perintah Tuhan. Betul. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Wassalatu wassalamu. Yang ni dari segi insya, dari segi tulisan dia, dengan makna insya, makna jumlah di insyaiyah pada lafzan, kemudian doa dia di makna. Dia itulah salat dan wassalatu wassalam dengan makna Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawat berilah rahmat dan berilah kesejahteraan ala khairil anam, atas nabi yang sebaik-baik manusia. Khairil anam maknanya kita minta doa kepada Allah Ta'ala supaya memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada iaitu nabi kita. Wa ala alihi, dan ke atas keluarga dia, daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Sebab tu Bani Hashim dan Muttalib ni keluarga Nabi bab nasab. Kalau keluarga Nabi bab doa, semua orang sekalian orang mukmin keluarga Nabi juga, tapi dalam bab doa. Wa sahbihi, dan sekalian sahabatnya. Masabihi zalam, mereka ini sahabat dan juga keluarga ni macam mana berita ataupun bintang yang menunjukkan pada malam yang sangat gelap. Nabi kata ashabi kan nujum, sahabatku ni macam bintang di langit. Pada pihak mana? Pada pihak menunjuk. Kalau kata bintang tu menjadi panduan kepada orang yang belayak, tak sesat. Begitu juga dalam bab agama, sahabat-sahabat Nabi yang dididik dan ditarbiyah oleh Nabi SAW menjadi petunjuk macam mana cara kita. Sebab kan Nabi SAW mendidik sahabat di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, membaca ayat walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Suratul Jumu'ah. Dialah Allah Ta'ala yang mengutuskan seorang rasul pada kalangan ummi, yang mana beliau rasul ini membaca ayat-ayat Allah Ta'ala, tilawah, memperdengarkan baca ayat Allah kepada sahabat di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kemudian wa yuzakkihi, dan menyuci mereka daripada segala amalan rawasi al-jahiliyah ni, cabut, buang, suci, buang, tazkiyah, amal tazkiyah. Kemudiannya wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, barulah diajarkan, maknanya amalan ilmu
daripada kitab, daripada Al-Quran dan juga daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, maka inilah satu risalah yang kecil, satu risalah tapi bukan risalah. Risalah ini surat kiriman pada menyatakan barang yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui akan barang tu, maka dia nak menyatakan apa dia barang ni daripada iman dan Islam. Nak membayangkan, nak menerangkan apa dia kata barang ni, iaitu daripada iman dan Islam. Apa dia iman, apa dia Islam, dan aqaid tauhid, apa dia akidah ataupun simpulan tauhid, dan sembahyang dan puasa dan lain-lainnya daripada beberapa kaedah agama Islam. Mudah-mudahan memberi manfaat dengan risalah ini akan segala kanak-kanak yang baru belajar. Orang yang baru belajar ni tak kira dalam bidang ilmu ni dikira kanak-kanak. Walaupun tua pun kalau tak belajar, dia kira kanak-kanak pada medan ini, yakni pada medan ilmu. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada daya dan tiada upaya aku atas menghasilkan barang yang aku kehendaki, melainkan dengan Allah yang ali lagi azim. Kemudian muqaddimatun fil imani wal Islam. Saya tak baca yang ni, saya berhenti kat ni. Esok nanti saya akan langkau pergi dekat dengan kitab Salah. Baca kitab Imam Ghazali ni, kita baca bab sembahyang. Nanti habis kitab Imam Ghazali baru patah balik mai masuk muqaddimatul imani wal Islam. Imam Mahdi begitu juga, maknanya dia akan membahaskan tentang akidah. Jadi akidah ni penting, tuan-tuan. Tuhan saya kata, tapi Tuhan saya dengan Tuhan orang lain lah. Ada Tuhan lah. Orang tak mengaji, tak ada apa. Orang mengaji kita rasa terkesan ucapan tu tak. La ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah saja. Allah saja ilah, ilahul haq. Lain pada Allah yang dinawai ilahul batil. Semua Tuhan palsu. Ilahul haq hanya Allah. Allah saja Tuhan. Lain pada Allah bukan Tuhan. Itu dakwaan saja. Tak nak mengaji. Takut kita apa yang tu main sakaratul maut ini main. Dia mengaku Tuhan. Kita pun Tuhan tak kenal Tuhan. Kita duduk zikir, apa dia yang kita timbulkan? La ilaha illallah. Baca Quran tak tahu makna, tak apa, dapat pahala. Zikir tak tahu makna, boleh apa? Buat tahlil, buat apa? Makna la ilaha illallah paling kurang kena ada di hati, Allah saja Tuhan. Allah saja Tuhan. Lain pada Allah Ta'ala bukan Tuhan. Habis Tuhan saya, Tuhan orang lain ada? Tak ada. Allah saja Tuhan. Sebab tu kita kata siapa? Kita tak mahu kata Allah. Allah kata ataupun Allah sebut, Allah firman. Siapa kita ambil itu? Biar pergi kat orang kafir pun dalam berhujah dan dewan dengan negeri. Mereka kalah. Memang mu'jizat. Al-Quran ni mu'jizat. Bila kita sebut Quran, dia tak boleh nak menyampuk, dia tak boleh nak ni baca. Bahkan kita baca apa nama ni, kaedah fiqh boleh ingat baca Quran. Dia tak berani nak kacau. Mu'jizat ini Quran. Dia baca. Tak silap hari bulan dia tu. Itu cerita dia tentang keluar Khawarij tu. Tak tahu, tak faham tentang ni. Tuduh orang Khawarij ni jangan main halal darah. Boleh bunuh. Sebab tu dia buat mereka bunuh apa nama? Syahid. Nabi dia tuduh bukoh pelampau. Ada asas lah bukoh tu. Tak boleh buat sewenang-wenangnya. Kita nak tuduh orang kafir harbi pun bukan boleh budak-budak. Tak boleh. Kita kata kafir harbi, sedap mulut kita kata lah, tapi dari segi boleh tak? Tak boleh.
Dia kena ada kerajaan Islam orang lawan. Lawan kerajaan Islam baru boleh istilahkan sebagai kafir harbi. Sebab tu ulama-ulama nak mengatakan kafir harbi macam kafir harbi dari sudut politik. Tapi kafir harbi yang orang kata apa, kita nak kata orang kafir harbi tu betul boleh tak boleh? Ulama tak berani nak kata. Harbi dari sudut politik boleh kita kata. Sebab dia ada implikasi dia. Harbi ni kita boleh bunuh. Jadi kalau kata orang duduk pergi tikam, pang lagi, bila itu hukum ni, dia ada implikasi hukum. Dalam fiqh dia ada fiqhul ma'alat, mengkaji orang kata apa, implikasi yang mungkin timbul. Apa dia? Sebab tu dia kena dengar. Jadi orang kata apa, akidah ni bukan yang penting. Kita nak pegang dulu mana. Jadi kita cuba permudahkan akidah. Sebab kata Allah macam mana? Macam apa? Nak sebut macam mana pun tak boleh. Macam ni adalah kita boleh katakan benda yang baru. Macam mana, besar mana, lagu mana. Allah nak kata lagu mana tak boleh. Sebab Allah tak sama dengan yang baru. Nanti kita bahas dari yang kata sedikit. Ada Imam Ghazali sebut secara sekitar dulu, tapi dia tak urai cara ni. Kita cuba bawa contoh-contoh untuk kita lihat supaya kita memahami dengan sebenarnya dan menjadikan orang kata apa, akidah yang benar, yang betul ni sebagai pedoman kepada kita dalam kita orang kata apa, menjalani kehidupan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan hal keadaan kamu dalam Islam. Nak mati dalam Islam. Dalam menuju kematian kita hidup kita hidup mulia. Hidup yang berakidah, hidup yang bersyariat, hidup yang bertuhan. Bukan hidup yang orang kata apa, macam layang-layang terputus tali tak ada pedoman. Orang tiup ke kanan, orang tiup ke kiri lah. Inilah liberal. Hari ini bagaimana nak dicorokkan pemikiran, serangan pemikiran kepada umat Islam hari ini, kita lihat cukup bahaya. Hari ini liberal. Kalau nak makan lengkong Cina apa tak ada peduli, dibubuh. Tapi tengok dekat apa dah ministry tu, ditutup rasa Cina. Dia bukan ada rasa apa-apa. Rasa je makan babi. Ada dengar. Saya cerita. Itu tak main dia fikrah-fikrah yang pluralisme agama, semua agama menuju kepada Tuhan yang satu. Semua agama menuju satu. Dia kata semua nak pi. Kalau kita nak pi ke Batu Wes, boleh pi ke Kepala Batai sampai Batu Wes. Boleh pi tu ke Matampo pun sampai Batu Wes. Boleh pi ke jalan ni pun sampai Batu Wes. Semua sampai Batu Wes jalannya. Agama ni macam jalan dia kata. Semua akan sampai kepada Tuhan yang satu. Agama Hindu pun tak sampai kepada Tuhan yang satu. Agama lain pun sampai kepada Tuhan yang satu. Agama ini. Jadi pluralisme agama. Semua agama baik. Itu agama baik. Allah Ta'ala yang Maha Esa. Islam satu-satunya jalan yang betul. Lain pada Islam tak betul. Cuma dari segi hormat kita tak nak pilih model orang tu, tapi dari segi pegangan kita ni, Islam satu-satunya jalan yang betul. Allah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Pegangan kita lain pada tu tak betul semua. Pegangan. Tapi kalau tak ada pegangan ni, akidah kita tak kemas. Maka kemailah macam-macam pahaman-pahaman yang boleh menyimpang kita dan boleh membawa kita kepada kesesatan. Na'udzubillah, kita minta kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada kita. Mudah-mudahan sebanyak apa yang kita bantu ni dapat memperingatkan kepada saya muhasabah. Sebab saya bimbang kalau saya tak baca ni, saya takut lupa. Sudah ahli politik ni tak boleh banyak di masjid. Tak ada harapan dah saya nak banyak masjid. Jadi tahun ni lah makna kita muzakarah sama-sama kita ni.
Saya baca dekat mana yang saya boleh. Kalau ada salah silap boleh cukup. Tak ada masalah. Maknanya kita bermuzakarah. Mudah-mudahan maknanya ada keberkatan daripada kitab-kitab yang kita baca ni, dapat menuntun kita, dapat orang kata apa, memimpin kita supaya berpegang dengan akidah yang betul, supaya kita beramal dengan amalan-amalan yang kata apa, yang sahih. Kalau sudut ibadat kita pegang apa mana? Kita berpandu kepada mana? Kitab ni, kita mengaji kitab ni, pokoknya ada hujah, ada dalil kita dalam agama. Jadi sekadar itu sajalah yang dapat orang kata apa saya sampaikan. InsyaAllah minggu depan tak ada apa, kita sambung. Kalau ada apa-apa, cuti nak buat macam mana? Maklum saja kita kalau jemaah ni lagi kena pergi sana, kena pergi sini, kena pergi mesyuarat, kena pergi apa. Tapi sepasal apa saya pilih hari Selasa, gerak kalinya hari Selasa ni tak ada lah program-program yang ni. Oleh satu had, kalau kita pilih cabaran besar. Hari Selasa ni, hari dulu dah saya pilih hari Selasa tempat-tempat yang tertentu saya mengajar. Jadi di sini pun hari Selasa kita kena mengajar, insya-Allah. Mudah-mudahan maknanya Allah Ta'ala orang kata apa, memberikan pertolongan kepada kita, taufik dan hidayah kepada kita, dapat menantu kita menyambung ajaran, insya-Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bifahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlik wa nurana ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum. Kalau siapa yang nak buku tu, dia kena order dekat Quizzer.